Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengerusi kerana memberi peluang kepada perempuan dulu. Terima kasih. Saya nak rujuk kepada pekalan B1 putiran 01000. Yang satu ialah berkenaan dengan perkhidmatan kaki tangan di bawah Suruhanjaya Pasukan Polis. Semalam bila saya tanya tentang sama ada kerajaan ada bayar insurans bagi polis dan sebagainya, saya walaupun yang berhormat Timbalan Menteri Kewangan ada jawab, tapi masih saya nak tanya lagi tentang sekiranya kita lihat yang insiden di Lahad Datu itu selepas 8 orang pegawai polis berkorban dalam serangan itu, kita lihat banyak NGO ke sama ada kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat sama-sama kita bagi derma kepada keluarga mereka dan juga untuk tabung pendidikan anak-anak mereka. Jadi sebenarnya soalan saya ialah yang adakah kita jaga tentang adakah kita kena tunggu macam insiden macam ini berlaku? Kan kadang-kadang kita juga lihat macam pegawai polis berkorban kerana cuba menangkap penjenayah dan sebagainya. Lepas tu apa yang kita baca ialah yang pegawai polis tu dinaikkan pangkat dari corporal ke sarjan dan sebagainya. Tapi saya rasa adakah kita adakan satu tabung untuk jaga keluarga mereka, khususnya sekiranya mereka ada orang tua yang di keluarga mereka yang perlu tanggungan yang si mati itu, dan juga mungkin ada anak-anak yang kecil yang perlu belanjaan pendidikan pada masa yang akan datang. Adakah kita ada macam satu bentuk insurans yang kita boleh jaga kebajikan keluarga mereka, dan siapakah yang bayar insurans itu? Adakah polis itu yang bayar ke ataupun pihak kerajaan pusat yang bayar? Bagi saya rasa bagi anggota menjaga keselamatan masyarakat dan negara, haruslah kerajaan yang bayar. Jadi saya hanya mahu putiran yang lebih terperinci tentang yang soalan ini. Yang kedua ialah dan kita dah bacalah sebelum pilihan raya, yang mana soalannya ialah tentang postal voters, pengundi pos. Kenapakah isteri polis boleh diberi status sebagai pengundi postal voter? Ini adalah satu soalan yang ditanya oleh banyak pihak. Apakah ini patut? Adakah ia masih dilaksanakan? Ini soalan saya. Lepas tu saya nak pergi ke putiran 01000 di bawah, masuk B1 di bawah Parlimen. Yang Berhormat Menteri, saya tadi berada di Tower Block di Panggunan tingkat 17. Bila saya mau datang ke sini ambil 10 minit. Kenapa 10 minit? Semua orang tunggu dalam lift. Tiap tingkat berhenti. Lepas tu diberitahu ada satu lift kena disimpan kerana Timbalan Perdana Menteri datang. Hanya satu lift, ramai pegawai kongsi satu. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, susahlah. Jadi saya cadangkan, memandangkan kita buat renovation, penambahbaikan bangunan parlimen kita, mungkin kita boleh buat 2 lift lagi untuk kemudahan pegawai kita di tower block sana. Dan mungkin yang satu lift, saya rasa satu lift yang harganya lebih kurang 250,000 lah. Yang saya tahu lah, mungkin saya rasa ini kita masih mampu. Mungkin 2 lift lagi untuk kemudahan, khususnya bila adanya sidang parlimen. Dan juga soalan lagi ialah yang saya pernah tanya dalam sidang yang lepas ialah, bila kan renovation itu siap kita sekarang pergi tengok itu Dewan Rakyat yang lama itu, apa-apa pun tak buat. Berapa orang pekerja? Dan Yang Berhormat Menteri pernah kata, kalau kita nak cepatkan, kita nak tambah berapa juta lagi. Saya rasa ini salah lah. Kalau yang kontraktor itu begitu lambat, begitu tidak cekap, saya rasa ia haruslah dilucutkan daripada senarai kontraktor JKR lah. Kita harus tukar orang lah. Kalau tak cekap, tak cukup, memenuhi keperluan kita ini, tukarlah. Saya cadangkan, kerana saya lihat kami beberapa ahli parlimen masuk tengok, apa-apa pun tidak dibuat. Dan sebenarnya parlimen
bangunan parlimen kita ni bukan berada di kawasan kediaman. Kalau berada di kawasan kediaman, jadi kena kerja berhenti pada pukul 6 petang, hujung minggu tak boleh buat kerja kerana tak mahu ganggu orang di kejiranan kita. Tapi kena parlimen, satu institusi tengah-tengah, tak ada orang duduk di berdekatan. Sepatutnya 1 minggu 7 hari ia haruslah cepat-cepat siapkan semua kerja ni. Dan saya rasa ni semua, kalau ada sidang parlimen saya boleh faham, tapi malam mereka masih boleh buat, hujung minggu pun boleh buat. Dan kita lihat yang ia begitu lambat. Saya sekarang masuk yang Dewan Rakyat itu, yang bagi kebanyakan kita ni, ia masih macam apa-apa pun tidak buat. Saya nak minta yang Berhormat Menteri kaji semula lah tentang kepekesanan ataupun efisiensi yang kontraktor kita ni. Kalau tak dapat habiskan kerja, tukarlah. Jadi saya juga nak sebut tentang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia B9, yang saya ada terima satu aduan. Yang aduan itu adalah tentang seorang peniaga. Dia disyaki melibatkan membabitkan kesalahan dalam syarikat swastanya. Kalau mengikut pengadu ini, ia adalah frame up lah untuk daripada yang anggota lembaga pengarahnya dalam syarikat itu. Jadi bila dia dipanggil ke SPRM di Putrajaya, bila dibuat soal siasat, dia petang baru dipanggil. Lepas tu dia ada dokumen, ada banyak perkara yang dia tak ingat, dia perlu rujuk dan sebagainya. Dan dia minta direman, dimasukkan reman, nak stay overnight dan sebagainya. Yang ada satu kali yang pegawai SPRM itu kata, dia akan didakwa ke mahkamah keesokan hari. Jadi yang pengadu itu dia memang tidak siap sedia, tiba-tiba dipanggil masuk dan tanya banyak soalan. Ada kalanya dia tak ingat. Jadi lepas tu saya pun argue dengan seorang pegawai. Saya kata kalau keesokan hari dia akan didakwa ke mahkamah, kenapa kan nak reman dia masuk dalam lock up SPRM di Putrajaya? Apakah ini perlu? Kalau nak tangkap, nak dakwanya, buatlah. Dan dia tidak akan lari, dia tak boleh lari. Dan lepas tu tak ada apa-apa berlaku. Dan yang kali kedua bila dia dipanggil lagi, yang wang jaminannya adalah RM40,000 pada hari Ahad dan perlunya bayar cash. Saya rasa yang cara SPRM menangani kes macam ini, sama ada seseorang itu salah ke tak salah, kita tak tahu sehingga dia ditakwa ke mahkamah. Selepas melalui perbicaraan, barulah kita tahu sama ada dia betul-betul bersalah ke ataupun tidak. Mungkin adakah kesilapan dari segi accounting dan sebagainya. Jadi Kapa. Mana tu? Kapa. Okey. Terima kasih Pengerusi. Terima kasih YB Seputih. Tertarik juga bila bercakap tentang SPRM. Tapi setuju ke YB bahawa siasatan SPRM ke atas Ketua Menteri Sarawak yang didakwa oleh media-media antarabangsa memiliki kekayaan melebihi pendapatan sebagai Ketua Menteri Sarawak adalah terlalu lembab. Siasatan mereka terlalu lembab. Apakah ini yang dimaksudkan penyiasatan terpilih? Terima kasih. Ya, sila gulung. Ulung belum lagi lah. Dia yang tentang kalau nak cerah sikit ke Ketua Menteri Sarawak itu, kita lihat bila pegawai SPRM itu ditanya sama ada apakah yang siasatan itu, pegawai SPRM yang junior kata, masih dalam siasatan. Yang cakap itu bukan Ketua Pengarah SPRM tau. Seorang yang junior tak tahu siapa. Lepas tu yang kita lihat tak ada apa-apa berlaku. Jadi kita lihat pilih kasih lah. Bagi orang biasa macam ikan bilis, kita lihat kena remana. Pada malam hari Ahad ada minta RM40,000 cash. Wang tunai supaya tidak direman dalam lokap, supaya keesokan hari yang orang itu boleh didakwa ke mahkamah. Saya rasa semua yang perkara macam ini adalah cuba menyeksa orang. Dan sebelum seseorang itu dijatuhkan hukuman, dia masih tidak bersalah, innocent. Dan satu lagi ialah
Yang dalam selepas yang kali pertama yang pengadu yang kepada saya itu pengadu itu dia disiasat soal siasat oleh SPRM. Lepas tu dia tidak diberitahu bahawa yang dia sudah disenarai hitamkan oleh immigration. Dia tidak boleh pergi ke luar negara. Dia tak tahu dia dan isteri dia nak pergi ke luar negara untuk menghadiri satu jamuan. Bila sampai kapal terbang baru tahu dia yang pasport mereka itu tidak dibenarkan untuk keluar negara. Saya rasa perkara macam ni, kalau yang pengadu tu ingat, dia bukan nak lari, kerana yang amount yang terlibat itu memang kecil sangat. Dan bagi dia tak tahu dia sudah disenarai hitamkan oleh pihak immigration kerana SPRM tak beritahu. Jadi saya juga nak tanya, adakah bagi SPRM, adakah sesiapa di soal siasat oleh SPRM yang orang itu tidak dibenarkan ke luar negara? Kalau ini adalah satu peraturan di bawah peraturan soal siasat SPRM, saya rasa mereka harus beritahu yang orang yang mereka soal siasat dan jalankan siasatan itu supaya mereka tahu. Dan saya juga nak tanya, adakah ini dalam peraturan SPRM? Kalau ini berlaku, kenapa Ketua Menteri Sarawak masih apa-apa pun tidak berlaku? Boleh pergi ke sana sini, boleh cakap apa-apa pun. Semua ini tak ada masalah. Ini memang double standard lah. Mungkin Menteri boleh menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku dari segi soal siasat. Gulung. Itu saja. Terima kasih. Sama.